Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Yang saya kasih Al-Fadil Tuan Imam, seluruh jawatan kuasa masjid, sahabat saya yang turut bersama pada malam ni, Babi Kama, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah sama-sama kita merafakkan syukur pada Allah. Dengan limpah kurnianya kita dapat sama-sama pada malam yang bahagia ini. InsyaAllah pada malam ni saya memetik satu nasihat yang telah dinyatakan oleh Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas ni ialah sepupu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah ibn Abbas ni ialah merupakan salah seorang dari kalangan ulama min kibar sahabah, iaitu dari kalangan ulama yang besar dari kalangan sahabat. Abdullah ibn Abbas ni ialah sepupu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau merupakan seorang yang alim, pakar di dalam bidang fiqh, dan terdapat di sana ada satu tafsir yang disebut sebagai tafsir Ibnu Abbas. Tafsir Ibnu Abbas ni salah satu daripada tafsir yang dianggap berautoriti di dalam penulisan tesis ataupun tulisan ilmiah kita. Di antara rojokan yang dijadikan asasnya ialah daripada tafsir Ibnu Abbas ni tadi. Abdullah Ibnu Abbas ni dia jadi alim hebat berkat daripada doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah baca waktu dia kecil. Nabi membaca doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau berikanlah kepada budak ini kepahaman dalam agama, faqih dalam agama, dan ajarkan kepadanya ilmu ta'wil, yakni ilmu tafsir. Inilah kehebatan yang ada kepada Abdullah Ibnu Abbas. Dan dia merupakan sahabat besar Nabi. Apa dikatakan makna sahabat? Yang dikatakan sahabat itu ialah mereka yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, mereka itu orang yang bertemu dengan Nabi. Kalau mereka beriman tapi tak sempat bertemu dengan Nabi, itu bukan sahabat.
Dan yang ketiganya, mereka yang mati pun dalam keadaan Islam. Maknanya mereka tidak murtad setelah Nabi SAW wafat. Itu dikatakan ta'rif sahabat, yang dikatakan sahabat Nabi. Kalau Abu Lahab, Abu Jahal, walaupun bertemu, dia bukan sahabat kerana dia tidak beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang berjumpa dengan Abdullah bin Abbas. Tanya kepada dia, minta nasihat. Ini di antara akhlak yang ada kepada para sahabat, yang sepatutnya kita ni kena tiru. Mereka datang kepada Abdullah bin Abbas untuk minta kepada Abdullah bin Abbas ni nasihat dia. Ini di antara akhlak perangai dari kalangan para sahabat. Telahan lagi lah kalau mereka berjumpa Nabi. Kalau mereka di kalangan mereka sendiri pun bila bertemu, mereka akan minta ausini, boleh tak tolong nasihat aku, boleh atau tidak tolong beri tunjuk ajar kepada aku. Ini di antara akhlak yang ada dari kalangan para sahabat. Mereka hendak supaya adanya tunjuk ajar dari kalangan mereka. Antaranya ialah Allah menyebut usika bisitati asya. Aku pesan kepada engkau, kata Abdullah bin Abbas, dengan 6 perkara. Yang pertama, awaluha yaqinul qalb bil asya allati takaffalallahu laka bika. Takaffalallahu laka biha. Yang pertama, nasihat aku kepada kamu ialah hendaklah kamu yakin dalam hati kamu sesuatu yang menjadi jaminan Allah kepada engkau. Artinya kamu kena ada keyakinan berkenaan dengan jaminan Allah Ta'ala kepada kamu. Kita kena yakin hal-hal yang berkaitannya, semua antaranya ialah kita perlu ingat yakin kita kepada Allah Ta'ala berkenaan dengan rezeki kita, ajal maut kita, bahagia celaka kita, jodoh kita. Itu kita mesti, dia kata kamu mesti yakin. Kamu mesti yakin tentang ini jaminan Allah Ta'ala kepada kamu. Kamu mesti yakin perkara ini mesti disematkan dalam hati kamu. Kerana bentuk yakin ni tak boleh disebut dalam mulut saja, tapi dia mesti dalam hati kita. Oleh itu macam tarikh iman. Apa dia maksud iman? Orang kata kita beriman kepada iman ni ialah ikrar bil lisan. Kita ikrar di lidah kita. Wa tasdiqu bil qalbi. Kamu membenarkan di hati kamu. Wal amal bil jawarih atau bil arkan. Kamu beramal berdasarkan kepada rukun-rukun dan menurut melalui anggota kamu. Contoh dia, ikrar dengan lidah. Kita ikrar Allah Ta'ala ini ada di mulut kita, tetapi mesti dibenarkan dengan hati. Kalau setakat dekat dengan lidah saja tapi tidak di hati, itu munafik. Itu munafik. Ikrar dengan lidah, benarkan dengan hati. Kemudian wal amal bil jawarih atau bil arkan. Kamu beramal melalui anggota kamu. Kamu tahu Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala tauhid, yang kamu esahkan Allah.
Dan kamu tahu berkenaan dengan wajibnya salat. Sembahyang wajib tak? Wajib. Tapi kamu kena buat. Tapi kalau kamu tak buat, itu orang panggil fasik. Sembahyang wajib tak? Wajib. Dia beriman tentang wajib di hati, wajib. Pasal apa tak buat? Malas. Tu fasik nama dia. Tapi kalau dia kata, pasal apa tak sembahyang? Tak wajib, tu kafir. Tu murtad. Tu murtad. Ya? Dia mesti ada 3 komponen. Mesti ada. Lidah, hati kita, dan juga di amal perbuatan kita tadi. Itu masuk iman. Yang ini kamu kena yakin terhadap jaminan Allah Ta'ala kepada kamu. Mudah kita nak fahamnya berkenaan dengan rezeki. Rezeki ini Allah Ta'ala yang pegang. Bukannya manusia yang pegang. Ini rezeki. Sebab itu Nabi sebut Allah Ta'ala tak akan tarik nyawa seorang itu sehingga lengkap rezeki dia. Kalau rezeki dia tu tak lengkap lagi, dia tak mati. Lepas tu kadang-kadang kita tengok ada kereta accident kan, total loss, mati dah orang tapi orang tak mati. Pasal apa? Rezeki dia tak lengkap lagi. Kadang-kadang bukan ada apa, duk sembang elok makan pulut durian, makan sumbat satu mulut mati. Rezeki dia lengkap dah. Tu mana itu jaminan Allah Ta'ala. Sebab tu tak mati. Allah Ta'ala jadikan kita ni berserta dengan rezeki. Sebab tu ada seorang ulama, dia kata apa? Aku ni tak apa nak runsing sangat berkenaan dengan hal hidup dunia aku ni. Pasal Tuhan telah jamin rezeki aku. Tapi yang aku runsingnya ialah tentang nasib aku di akhirat. Aku tidak tahu. Macam kita lah, kita tak tahu. Kerana akhirat besok Allah Ta'ala kata ada di kalangan wa fariqum bis-sa'ir, ada di kalangan kamu dalam neraka, ada di kalangan kamu separuh lagi dalam syurga. Itu kita tak tahu. Tapi rezeki Allah Ta'ala jamin kita. Sebab tu kalau kita katakan kita di hospital, kalau yang tu dalam drip tu tak boleh nak tekan, nak masuk dah tu, doktor pun kata boleh panggil lah, ataupun dia hambat balik, dia kata okey lah, dia balik lah. Dia tahu dah. Ataupun dia panggil anak-anak semua, dia call. Kalau kita tak ada waris, dia panggil mai lah. Dia pun boleh tahu, dia tengok di segi ada ilmu perubatan mereka. Mereka tahu baca macam mana kita nadi kita makin lemah, darah kita makin turun kan. Kemudian air pun tak boleh masuk dah. Itu maknanya kita nak habis dah. Nak habis dah itu umur kita. Habis umur kita tu maknanya rezeki kita cukup dah. Kalau rezeki kita ada lagi, hidup nyawa. Waktu kadang-kadang saya melawak dengan isteri saya tu, dia kadang-kadang dia kita lagi tinggal dia. Dia kalau dia makan lalu lagi tak apa lah bang, tak mati kot dia. Maknanya lalu makan ni okey lah kan. Kalau maknanya makan tak apa lalu tu kalut sikit lah kan. Itu maksud dia. Kita katakan ada boleh makan tu, maknanya ada lagi. Tu Allah Ta'ala jamin kita punya rezeki. Sebab tu tuan-tuan tengok, memang syaitan ni dia janjikan, asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan tu menjanjikan kefakiran kat kita. Dia takut bila kata anak ramai nanti jadi anak kebuluran. Tak ada. Mana ada orang buluk? Tak ada orang kebuluran ni pasal anak ramai, tak ada. Tak ada. Tuhan bagi rezeki kat dia. Dengan syarat pergi kerja lah. Ni yang pagi-pagi duduk melapuk melahu kat kedai kopi tu, kerja buat tak boleh narah.
Mana ada Ustaz Derih kata rezeki ada. Dia lah. Dengan buat silap faham pula kan. Maksud dia kita hang kena bergerak. Gerak tu ada macam burung lah. Burung tu. Dia keluar pagi-pagi anak duduk dalam sarang tu. Dia pergi cari. Cari tu, nak buat balik ke anak dia. Tu burung. Rezeki burung tu ada. Tuhan tentu dah ke anak dia tadi. Sama macam kita. Sebab tu tuan-tuan tengok kan. Tengoklah masyarakat kita banyak. Kadang jumpa tengok mak pak kadang-kadang dadah. Anak maghrib-maghrib ni berkeliaran. Kadang-kadang kita tengok. Apa dia? Budak tak mati tuan-tuan. Orang tengok kesian. Meh nak makan. Nak makan apa makan. Nampak? Orang lontak, Allah Ta'ala lontak perasaan. Kesian kat budak ni. Walaupun pak dia macam tu, walaupun mak dia macam tu, Allah Ta'ala lempak perasaan tu dalam hati kita ni. Dan hati orang lain tengok kesian kat budak ni. Meh kat masjid ke, surau ke, kedai ke, tengok meh. Makan. Nak makan apa? Maksud dia ialah pasal apa itu menunjukkan rezeki budak ni Allah Ta'ala tentu dah. Tak mati dia. Tak mati. Itu nak menunjukkan tentang ini. Dia kata kamu kena yakin terhadap segala jaminan yang Allah Ta'ala bagi kat kamu ni. Kamu kena jamin. Kamu kena yakin. Ini adalah merupakan jaminan Allah Ta'ala kepada kamu. Yang kamu semua jangan duduk runsing berkenaan dengan apa yang kita katakan hal-hal perkara-perkara yang jaminan Allah Ta'ala kepada kita, rezeki kita. Bagaimana kita maklum, macam apa kita waktu Allah Ta'ala tiupkan ruh nak masuk nyawa kita ni, dah tentu dah rezeki kita, ajal maut kita, jodoh kita, ini bahagia kita, celaka kita, semuanya ditentu dah sejak daripada azali lagi. Oleh itu kita di dalam orang beriman, kita ada rukun iman. Rukun iman kita iaitu beriman dengan qada dan qadar. Kita beriman dengan qada dan qadar. Kita beriman tentang ketentuan Allah Ta'ala ni sejak daripada azali lagi. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, maknanya apa yang berlaku tidak berlaku kepada apa menimpa kepada kamu itu melainkan apa yang telah pun tersurat, telah ditulis sejak daripada azali lagi. Itu kita kena yakin. Sebab tu kita ada rukun iman. Allah Ta'ala dia berikan kepada kita dalam setengah hal. Kita katakan ada yang diberikan kepada kita tadi, kadang-kadang Allah Ta'ala dia beri yang lebih, tapi dia beri yang kurang. Kita bukan dapat semuanya. Hak yang kita nak tu semua dapat. Tak semesti. Kita tak akan berlaku begitu tuan-tuan. Kita ni bukan bersifat kamalat, bersifat sempurna. Yang sempurnanya Allah Ta'ala. Oleh itu kadang-kadang apa yang berlaku kepada kita, maka kita kena tengok ada hikmah yang tersurat dan tersirat. Saya ada seorang kawan saya dulu. Dia balik, suami isteri balik dari Amerika. Waktu tu tahun 80-an, kerja tak ada waktu tu. Kan? Dalam masa sama pula dengan takdir Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dia kebetulan kahwin masa belajar di US. Dia dapat anak dia OKU. Dalam keadaan anak suami isteri dia lahir tu, dia di offer kerja untuk menjadi pensyarah di ITM waktu sama saya. Tu dia kata, Ustaz, rezeki anak. Yalah, siapa yang Allah Ta'ala beri
Kalau ikut memang tak nak anak, tapi sabar, Allah Ta'ala beri rezeki yang digantikan benda itu. Sebab tu dalam orang Islam ni tuan-tuan, dia tak ada konsep bunuh diri. Bunuh diri ni dosa besar. Berdosa bunuh diri ni. Kita tak boleh untuk nak bunuh diri. Sebab tu orang bunuh diri ni Nabi SAW marah orang bunuh diri, sehingga kan Nabi tak nak semayang orang yang bunuh diri. Tapi bukan berarti orang bunuh diri tak kena semayang. Cuma Nabi tak nak beri penghormatan. Macam juga orang yang hutang tak bayar. Orang yang hutang tak bayar pun Nabi tak nak semayang. Orang yang ada hutang. Sehingga ada satu kes, apabila Nabi tak semayang, ada sahabat kata, okey, saya akan langsaikan. Baru Nabi solat. Kan Nabi tak nak beri penghormatan orang yang macam tu. Hutang. Okey, hutang ni tuan-tuan, kita kena ingat, bukan saja mati biasa, mati syahid ni. Mati syahid ni orang panggil, dia tak ada dah roadblock tengah jalan ni. Dia kira terus masuk syurga. Tapi kes hutang sangkut. Kes berhutang ni sangkut. Sebab tu kes hutang ni berat. Hutang kena bayar. Jangan kita ada kata hutang tak kena bayar. Hutang kena bayar. Sebab tu perkara-perkara seperti begini yang perlu kita. Kenapa? Sebab tu dalam Islam kata apa? Nabi kata apa? Allah Ta'ala kata apa? Iza tadayantum bidainin faktubuh. Apabila kamu berhutang, hendaklah tulis. Tujuan tulis pasal apa? Kalau kita mati besok senang. Waris-warah kita tu nak bayar hutang, kan? Belum mayat, lalu orang dia beritahu ni, kalau ada hutang, pak saya, mak saya, abang saya menjumpa saya untuk kita nak langsaikan. Nah, betul. Harta pusaka boleh diselesaikan setelah tolak hutang. Baru lepas tu lebih tu baru dianggap pusaka. Kita kena selesaikan hutang tu dulu. Ni pun Nabi tak nak mayang. Balik pada cerita tadi, orang yang bunuh diri, tapi jaranglah orang Islam bunuh diri. Ada orang Islam bunuh diri, tapi jarang. Berbanding dengan orang bukan Islam ni, kadang-kadang dia kecewa, putus cinta, bunuh diri, hutang banyak, bunuh diri, alung cari, bunuh diri. Kita jarang. Ada. Kalau orang Islam kita bunuh diri tu teruk suruh, teruk sangat. Pasal kita ni kok mana pun ada keyakinan, kepercayaan kita pada dia. Percayaan kita ialah apa yang berlaku itu qada dan qadar. Ada hikmah yang tersurat dan tersirat. Allah Ta'ala, mungkin Allah Ta'ala ganti lebih baik lagi ada. Ada seorang saya jumpa, dia dulu peniaga kereta Yuska di Kuala Lumpur. Jutawan lah, tahap jutawan lah dia. Jumpa saya, dia kata, Ustaz, dulu saya ni hebatlah, kaya, jutawan. Sekarang tak ketahuan. Dulu dia daripada toke jadi kuli. Saya kata, pasal apa? Dia muda. Saya kata, dek, judi dia kata. Kes judi. Judi dia kata. Judi main dia genting dia kata. Habis duit. Tapi dia kata, Ustaz, ada hikmah dia. Dia sebut ni nak cerita hikmah. Kalau saya tak bankrupt, dan saya pun tak kenal Ustaz. Dan saya pun tak kenal tikar semayang pintu masjid. Dia maklum manusia ni susah cari tu imam. Susah cari tu imam. Susah cari masjid. Bila senang duduk kelab malam. Senang duduk tempat-tempat maksiat ni, tu manusia biasa lah gitu. Tak apalah, tu nandakan ada iman lagi pada diri dia. Dia hikmah dia kata,
Dulu saya tak tahu pegangan agama, saya sembahyang bang pun saya tak kisah sangat. Kawan-kawan saya hak niaga hebat-hebat lagi tu masih lagi tidak kembali ke pangkal jalan. Mereka masih lagi dengan sikap mereka yang menunjukkan jauh daripada jalan agama. Nak tunjukkan sini, kita katakan tadi, kadang-kadang ada benda musibah yang berlaku itu, dia sabar ni tadi, ada jalan kebaikan dia, iaitu dia kenal Allah, dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini benda-benda yang kita perlu yakin dan diri kita. Itu satu dia kata. Wasani, kata Abdullah bin Abbas, adaul faraid li waqtiha. Kamu kena tunaikan kefarduan itu dalam waktunya. Kita kena tunaikan amalan kita ini dalam waktu. Sebaik-baik macam semayang, kita kena tunaikan dalam waktu dia. Sebaik-baiknya awal waktu. Awal waktu. Di kalangan orang kita laki-laki pula sunatnya semayang berjamaah di masjid ataupun di surau. Tunaikan di awal waktu. Semayang ni tuan-tuan, dia tak ada qada. Saja-saja nak qada, kita pergi pasar malam, duduk rancak elok nak balik semuanya, tak apalah, tak lagi kita qada semayang. Tak boleh. Qada tak ada. Saja-saja qada tak ada. Qada ni tertidur ataupun terlupa. Saja-saja nak qada tak boleh. Kita mesti tunaikan dalam waktu dia. Dalam waktu dia. Macam tempat kita mungkin berlaku perubahan cuacanya tidak ada. Kalau kita pergi belah negara barat, negara Arab, negara Eropah, negara yang ada perubahan cuaca, pasal kita ni khatul istiwa, cuaca kita tidak berlaku perubahan yang drastik. Kalau kita pergi setengah tempat, mereka berpuasa kadang-kadang sampai 15 jam, 16 jam puasa, siang panjang. Kalau kena musim panas, musim panas. Kalau musim sejuk pula, puasa pendek lah. Mereka tak boleh kata, Ustaz, oleh kerana Ramadan tahun ni jatuh musim panas, kami nak transfer ke musim sejuk. Tak boleh. Tak boleh. Kita hanya tunaikan dalam waktu dia. Tu dia katakan kamu kena tunaikan dalam waktunya. Tak boleh kamu tunaikan di waktu yang lain. Ya. Wasalis lisanun ratbun bi zikrillah. Yang ketiganya, naklah lidah kamu itu basahkan dengan zikir kepada Allah. Lidah kita ini kena basahkan dengan zikrullah, supaya kita mengingatkan Allah Ta'ala banyak-banyak. Kita basahkan lidah kita. Zikir yang paling baik ialah Quran. Ini zikir yang paling baik. Yang paling baik. Dan zikir yang maksur. Maksur ni ialah zikir-zikir yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya mudah, macam subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu zikir yang maksur, yang Nabi buat. Tahlil la ilaha illallah, itu merupakan zikir kita kepada Allah Ta'ala. Basahkan lidah kita, istighfar. Istighfar. Hari ini tuan-tuan, hari ini dah istighfar berapa kali? Terus orang angkat tangan lah, jawab masing-masing. Saya pun kena tanya diri saya juga, berapa kali? Nabi SAW ni tuan-tuan, setengah riwayat sebut dalam hadis Bukhari 70, dalam Muslim 100 kali. Tu Nabi tu tuan-tuan confirm masuk syurga, confirm syurga. Tu pun dia istighfar. Yang kita ni tak ketahuan kedului lagi. Syurga neraka kita tak ketahuan peninggalan. Kita ni sombong tuan-tuan. Maksud saya lah,
kita ni jahil, innahu kana zaluman jahula. Kita ni zalim, kita ni jahil. Sombong kita dengan Allah. Nabi SAW confirm surga. Dia maksum. Nabi ni tak ada dosa. Nabi tak ada sifat-sifat mazmumah, tak ada riak, sombong, ujub, takbur, sum'ah, tak ada pada Nabi. Kata Nabi, Allah Ta'ala operate, bersih dia punya hati dia. Waktu kecil dibersihkan hati dia ketika dia di bawah jagaan Halimatus Sa'diyah. Waktu dia main dengan budak-budak, kemudian datang malaikat operate sekali. Kali keduanya pada malam Mi'raj, malam Isra, Nabi nak diangkat ke langit, Nabi dia operate kali kedua. Sebab tu Nabi tak ada dalam diri dia sifat-sifat ini. Itu pun tuan-tuan, Nabi istighfar kepada Allah Ta'ala tak kurang 70 kali, 100 kali. 100 kali. Itu zikir yang paling mudah pada kita. Kita basahkan lidah kita. Kerana itulah cara kita nak sucikan hati kita. Sucikan hati kita. Sebagaimana yang kalau hati kita ni tuan-tuan, dia macam luka-luka, kotak-kotak luar ni, baju kita ni kalau kotak, kita ada fab, kita ada pembersih, kita ada sabun sebagainya, boleh cuci. Tapi hati kita tak boleh cuci dengan chemical lain. Tak boleh kita nak komok dengan Listerine kan? Tak boleh nak telan ataupun komok dengan klorok, lepas tu tengkorak tinggal. Tak boleh begitu. Tak boleh. Maknanya kita tak boleh cuci kita dengan hati kita dengan chemical, kimia biasa. Yang boleh cuci hati kita ni dengan zikrullah. Kita bersihkan hati kita tu dengan zikir kepada Allah. Ini cara dia. Yang bolehkan kita ni bersih dengan Allah Ta'ala itu dengan kita zikir kepada Allah Ta'ala. Itu cara yang perlu ada kepada kita. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Allah Ta'ala kata, hendaklah kamu ingat. Dengan kamu ingat kepada Allah Ta'ala, boleh memberikan ketenangan hati kepada kamu. Hati kita tenang dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu hati kita tenang. Jangan kadang-kadang berserabut apa dia? Orang ambil dadah untuk nak release tension. Nak apa? Supaya nak hilang masalah. Lepas habis dadah, mai pula masalah. Tak kekal. Nak tenang jiwa, nak selesai masalah, pergi ambil arak, terkedara arak. Mungkin waktu dia mabuk, hilang masalah. Selepas dia normal balik, mai masalah balik. Nak hilang masalah, pergi kelab malam, pergi pusat-pusat maksiat, karaoke, menari dengan perempuan sebagainya. Takkan 24 jam nak menari. Pukul 12, pukul 1 tutup kelab malam, hang kena balik. Lepas tu mai pula masalah. Itu orang panggil penyelesaian yang tak sejati. Penyelesaian yang sejati ialah kena balik ke jalan Allah Ta'ala. Yusuf Islam, Cat Steven dulu. Nama bukan Islamnya, nama Cat Steven, penyanyi rock daripada UK. Dia kata apa? Dia pernah menjadi ateis, tak ada agama. Dia kata tak bertemu tenang. Dia pernah menjadi Kristian sampai dia bertahap padri, pun dia kata tidak ada ketenangan. Tetapi apabila dia convert masuk Islam, di sana dia rasa tenang jiwa dia. Sebab dengan nikmat Islam itu tadi, dia rasa tenang. Sehingga kan hari ini dia ada sekolah Islam di UK.
sekolah Islam. Daripada orang bukan Islam, dia buat sekolah untuk berikan pendidikan Islam kepada masyarakat orang Islam yang ada di sana. Jadi artinya ialah kita ni nak tenang jiwa kita dengan kita basahkan lidah kita tu dengan zikrullah, dengan zikir kita kepada Allah Ta'ala. Itu yang penting. Itu barulah akan dapat memberikan kepada kita ketenangan. Quran, tuan-tuan, jangan lupa baca Quran. Karena Quran ni kita kena, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, kata Allah. Demikianlah kitab, demikianlah Quran yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang muttaqin. Quran kena baca. Ustaz, saya tak erti baca Quran, Ustaz. Belajar. Dah tua dah. Belajar ni dia sampai ke mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ngaji ni daripada dalam buayan sampai mati. Sebab tu kita mengaji ni, tuan-tuan, dia tak ada pencin, tak ada terhenti. Yang kita mengaji ni pasal ilmu Allah Ta'ala ni luas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Allah. Yang aku beri kat kamu tu sikit sangat dia. Allah Ta'ala kata beri kat kamu sikit sangat dia banding dengan ilmu aku. Sebab tu lagi kita mengaji, lagi nampak kita bodoh. Lagi kita membaca, rupanya banyak kita bodoh lagi. Sebab tu kalau kita nak cerdik, kita jangan mengaji. Nampak cerdik memanjang. Tu nampak cerdik macam mana. Sebab tu kalau kita tak mengaji, mana nampak kita cerdik. Kita cerdik kali, tambah duduk kedai kopi lagi cerdik kali. Semua dah cerdik, tahu belakang semua. Pasal dia tak mengaji. Orang mengaji, dia duduk bawah pokok ubi, main damaji. Kata kali-kali tak erti-erti, jenis telinga kuali. Jadi payah kan. Pasal payah, pasal dia tak mengaji. Sebab tu kita mengaji kan. Mengaji Quran, kena mengaji. Tak apa, buka kelas-kelas orang tua-tua kita mengaji geng-geng kita ya. Tak apa. Kena mengaji asas balik. Tak boleh mengaji tu. Sekarang dah ada iqra' dah. Mengaji tak apalah. Kau nak mengaji dengan budak malu, mengaji sama-sama kita pula. Tak apa. Tak ada masalah. Yang penting Quran, tuan-tuan. Quran ni, tuan-tuan, apabila kita, Nabi kata, kalau dia membaca Quran dalam keadaan yang tersekat-sekat, dalam masa yang sama dia belajar, dia boleh 2 pahala. Satu pahala pasal dia duduk belajar, satu pahala yang dia duduk membaca. 2 pahala. Ini Allah Ta'ala beri kelebihan pula. Ini kelebihan. Yang penting kena Quran, kena baca. Quran ni kita kena baca. Dia akan menjadi syafaat kepada kita. Dia akan membantu kita waktu kita mati nanti. Quran. Sebab tu anak-anak kita ni kena pastikan anak kita ni pandai mengaji Quran. Pasal apa? Kita mati besok, dia akan baca Quran. Saya kadang-kadang kita tengok kesian, kadang-kadang kita tengok anak ramai, bila ayah mati duduk terkedang, duduk tengah laman, ambil kaset baca. Bila tanya anak ada kat luar tu, pangkat besar-besar mereka, balik dengan kereta Mercedes, mata belalang, mata kacang, BMW, macam-macam kereta, Porsche tak Porsche, kerja macam-macam besar-besar, gaji berpuluh ribu, CEO, CFO, UFO, semua ada belakang. Big Quran tak boleh baca, nak buat apa? Nak buat apa? Kita hendak supaya apa? Quran kita kena baca. Kau sibuk macam mana pun Quran, kita bacalah 1 ayat 2 ayat, kita kena tengok Quran. Quran ni menjadi zikir yang paling baik, tunjuk yang paling baik. Sudahlah kita tengok hukum hakam, Quran tak diamalkan. Tiba-tiba Quran pula kita tak baca. 2 benda musibah kita. Satu, tak laksanakan. Yang kedua, kita pula tak baca. Lagi berat kita. Kurang-kurang kita akan baca Quran.
jadikan panduan pedoman kepada kita, insya-Allah. Itu zikir yang kena basahkan lidah kita dengan zikrullah. Ingat disebutkan dalam hadis bagaimana orang yang dia membaca Al-Quran. Ni kita kata orang dia baca Quran, tak sempat dia nak minta, nak berdoa apa. Allah Ta'ala kata, aku bagi lebih daripada apa yang diminta. Maksud dia nak tunjukkan amalan Quran ni sampai dia tak perlu minta pun Allah Ta'ala tahu dan beri apa yang dia hajat, lebih pada apa yang dia tak minta pun Tuhan bagi dia. Ini kata min ahli Quran, daripada Quran tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, warabi' la tuwafiqu syaitan fa innahu hasidun lil khalqi. Yang keempatnya, janganlah kamu itu turut syaitan, kerana syaitan ini penghasut kepada kamu. Jangan kita tu artinya jangan kita duduk berkawan dengan syaitan. Jangan kita ini tuafiq, maknanya duduk rapat dengan syaitan, jadi kawan tu sebagai syaitan tu kawan kita. Jangan. Cukuplah zaman-zaman tu nenek kita dah jahil banyak berlaku gitu. Mungkin jahil mereka. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka. Banyak berlaku kadang-kadang dulu dia nak pugang tanah, dia gunakan kuasa-kuasa hak macam tadi lah, dengan benda-benda hak raib tadi. Dia kononnya jadi khadam dia sebagainya. Lepas nak mati payah. Lepas nak mati pula payah. Nak tanam nampak hidup elok, nak tanam tengok nasi terdia periuk sehari, badan kurus kering. Payah kadang-kadang tengok, paksa panggil orang-orang yang panggil sifatnya untuk lepas balik. Tu payah kadang-kadang. Itu yang akhirnya timbulnya saka, anak cucu kacau anak cucu. Anak cucu tak berdosa, kadang bila dia tengok macam ni, itu masalah. Itu satu hal bab kenaan dengan hak duk berkawan dengan cara macam tu. Hak ni pula kita tak boleh diikut syaitan. Kerana syaitan ni dia memang dia akan ajak kita ni masuk geng dia. Syaitan. Kerana syaitan ni dah janji dengan Allah Ta'ala, aku kena halau daripada syurga ni pasal Adam, pasal Nabi Adam. Dan aku minta dekat Allah supaya Allah Ta'ala tangguh aku ni. Dan Allah Ta'ala makbulkan. Sebab tu syaitan ni hidup panjang umur dia, dia akan hasut manusia ni sampai manusia ikut dia. Ni kerja syaitan. Kerja syaitan. Sebab tu kita kena tahu taktik-taktik syaitan, baru kita dapat jauh dengan syaitan. Kalau tidak, kita jadi syaitan. Kita mesti jauhkan dengan diri kita dengan syaitan. Kerana syaitan memang dia nak asut kita. Dia nak asut kita supaya kita menjadi orang yang akan merupakan orang yang ikut telunjuk dia, nak ikut dia masuk neraka sekali. Aku tak mau masuk seorang, aku nak ajak anak Adam masuk sekali. Ini syaitan punya kerja. Ini yang perlu kita awasi. Jangan sama sekali kita ini ikut syaitan. Kerana wasyaitanu yudillu, syaitan ni memang nak menyesatkan manusia. Sesat. Betul tuan-tuan, syaitan antaranya syaitan dia cukup sangat, dia nak masuk benih dia tu ketika suami isteri duduk bersama. Dia nak pastikan ketika jadi benih anak Adam ni, biar benih dia sama masuk. Ini syaitan. Dia akan ganggu, minta supaya dia tu bersama dengan, turut sama. Lepas tu syaitan dia akan hasut kita. Oleh itulah ketika kita nak wafat, nak meninggal, disunatkan, disuruh kepada kita, laqinu mautakum la ilaha illallah. Naklah kamu talqin kan orang yang nak mati itu dengan la ilaha illallah.
Itu maksud talqin. Talqin tu kita ajak orang yang nak mati tu dengan kalimah la ilaha illallah. Hak kita talqin tak kubur tu tak apalah. Terutama talqin untuk orang hidup tu. Waktu kuliah maghrib dia tak main, waktu pak dia mati dia main kita bersyarah tak kubur pula. Bagi dia duk nyesah sikit, nampak dia dah mati dah, hang pun nak turut zaman besok. Kan? Tu. Yang satu lagi ialah kita talqin. Maksud dia kita untuk nak ajak orang yang nak meninggal. Sebab tu kalau orang nak meninggal di tuan-tuan, jangan kita tinggal dia. Jangan tinggal dia. Kita bisik kat telinga dia. La ilaha illallah. Duduk kejap, tengok tu. Kemudian sebut lagi. La ilaha illallah. Kita bisik dekat telinga dia. Jangan tuan-tuan duduk ni lah. La ilaha illallah. Tu tuan-tuan meratib kan dia. Tahlil nama dia. Ni. Maknanya tu. Sampai dia habis umur. Waktu tu tuan-tuan pasal apa? Syaitan waktu tu. Syaitan duk tarik dia supaya ikut dia. Itu yang paling kita takut sekali tuan-tuan. Ialah tu dikatakan kita bimbang yang kita minta doa ke Allah Ta'ala supaya kita mati tu dalam keadaan Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wala takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, Tuhan, matikanlah aku dengan husnul khatimah, baik. Jangan matikan aku dalam su'ul khatimah, dalam keadaan yang buruk. Itu tak nak benda tu tuan-tuan. Yang paling takut sekali kita mati perakhiran hayat kita ialah perakhiran yang telah termasuk di dalam kancah syaitan tadi. Kerana syaitan dia akan hasut manusia. Dia akan buat macam-macam supaya membolehkan kita ini rosak daripada agama kita. Syaitan. Wal khamis, dia kata. Wal khamis la ta'muri dunya fa innaha tukharibu akhiratak, dia kata. Jangan kamu duduk hambat kepada dunia sehingga akan kamu meroboh akhirat kamu. Jangan kamu duduk hambat ke dunia, ligan ke dunia, duduk makmur ke dunia. Sesungguhnya itu ianya merobohkan akhirat kamu. Tuan-tuan, kita kena ingat, dunia boleh hambat cari, tapi jangan kita roboh akhirat kita. Masuk roboh akhirat ni apa dia? Kita kena ambil kira halal haram. Ada setengah kata apa? Allah Ustaz, kau duk kira sangat penggan agama halal haram, kita ni tak maju terang mana ada. Tak betul. Kalau kita duk berniaga tak tipu, nak untung banyak mana? Tak betul itu. Itu semua dia tak percaya dengan rezeki Tuhan bagi. Dia tak tahu hak dia tipu tu RM10 ya. Hak dia rugi Tuhan tarik pula RM20. Berkatnya tidak ada. Kadang-kadang ada tulis tu kat kedai makan ke, tulis apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan beri pada dia jalan keluar dan berikan rezeki yang tak semena-mena. Bila kita tanya abang, ni ayat apa ni? Oh, ni ayat pelarih Ustaz. Ayat 1000 dinar pelarih. Baguslah, betul lah. Main maghrib budak nak pelarih binatang apa? Kan? Mayang dak apa benda pun dak. Orang ni wa may yattaqillah, hang takwa, hang semayang, hang puasa, hang jaga elok-elok aurat, hang jaga batasan, baru Tuhan bagi kat hang jalan keluar. Rezeki ni Tuhan jaga tuan-tuan, bukan manusia jaga. Bukan manusia jaga rezeki kita ni, Tuhan jaga, bukan manusia. Sebab tu kadang-kadang kita pergi meniaga dekat arena A, kita kata meniaga kat arena A tu, meniaga buah. Pangkin kita berbuah, pangkin orang lain berbuah juga. Kadang-kadang rezeki kita lebih, rezeki sebelah tak lebih, tak ada. Tu Tuhan menunduk. Sama-sama meniaga buah. Tu semua terentak. Allah Ta'ala lontakkan perasaan orang lain nak beli kat kita, tak mau beli kat dia. Kita buka kedai tu kata rezeki tangan Tuhan, bukan manusia jaga. Tuan pergi keluar bot ni,
Pagi-pagi tu buat sama keluar daripada pengkalan. Dua-dua keluar pukul 6 pagi, keluar sekali semua. Tak boleh. Pukat kita masuk, pukat dia tak masuk. Kadang-kadang pukat dia masuk, pukat kita tak masuk. Tu panggil rezeki Tuhan menjaga. Jangan duk sombong dengan Tuhan. Hambat ke dunia akhirat tak boleh. Mosakkan akhirat kamu. Jangan begitu. Kerana itu merupakan perkara yang mosakkan kita. Dunia kita hendak, tapi jangan sampai kita roboh akhirat kita. Tuan-tuan, dunia ni yalah, dia katakan ni, anda tengok belakang kubur, mati tu, meninggal tutup 100 tahun dah meninggal, katakan dia hidup lu mungkin 100 tahun ni, dia duduk dalam kubur lebih lama daripada duduk atas dunia. Dia duduk dalam kubur tu lebih lama atas dunia. Kita pun sama. Atas dunia ni kadang-kadang duk enjoy dan sebagainya, macam-macam kita langgak perintah Tuhan. Kadang-kadang kita tak fikir kita duduk atas dunia ni bukan lama mana. Macam selalu saya sebutlah, nikmat hidup ni tuan-tuan 40 tahun bawah ya. Nikmat makan sedap 40 tahun bawah. Ni umur budak-budak ni. Umur budak-budak 40 tahun bawah, dia boleh makan banyak lagi. Kita tak dah. Kadang-kadang 3 bulan tak habis. Nak makan banyak apa kecil manis. Darah tinggi. Nikmat Tuhan tak ada. Dulu dia tarik dia tiap malam lah, tak boleh makan dah. Tuhan tarik dah nikmat tu. Tu dia action apa. Tapi kadang-kadang kita tak kira panggilan agama ni pun cerita. Kadang-kadang duit banyak tak boleh makan. Ada seorang saya jumpa Datuk, kaya dia tu, dia triliuner lah, bukan billionaire. Developer Kuala Lumpur, kaya sungguh. Dia lah sampai dia buat operate kaki dia, buat di Singapura. Dia kata, saya kata berapa Datuk kena? Murah ya. Apa ibu? 700,000 murah. 700,000 murah. Muka duit banyak sungguh. Kan? Tapi mai tak makan tuan-tuan, air sejuk ya. Yang dereba dia teh 3 layer. Yang dereba dia kan, yang dia makan tawak semua. Yalah, nak buat macam mana? Itu Tuhan yang bagi, nak sebut tak kisahlah. Itu Tuhan bagi penyakit. Itu kita katakan semua kita akan pergi ke itu maka. Tapi nak sebutnya amat malang lah kalau kita katakan kita pula tiba-tiba hasil yang kita dapat tu bukan hasil yang halal, hasil yang haram. Benda yang tadi malang daripada kita. Dah dunia kita tak dapat. Makan pun tak tahu mana. Akhirat pula kena seksa, tak ada pasal. Tak ada pasal. Biarlah kita ni kadang-kadang kita jadikan dunia ni sebagai mazra'atul akhirah, untuk sampai kita kepada ladang kita kepada akhirat sana. Itu yang perlu ada. Dan yang akhir sekali pesanan dia kata, antakuna nasihan lil muslimin daiman. Naklah kamu menjadi seorang yang nasih, beri nasihat kepada orang-orang beriman. Kamu hendaklah sentiasa beri nasihat. Nasihat kepada orang yang beriman, kepada orang lain. Kita mesti, Ustaz, saya nak beri nasihat macam mana? Saya ni bukan ustaz, saya baru nak mula start. Tuan-tuan, nak nasihat ke orang bukan hati ustaz. Bukan hati ustaz, nasihat ke orang. Yang kata nasihat tadi, okay, aku nak bersyarah aku tak pandai. Jom malam ni kuliah maghrib. Jom malam ni ada kuliah maghrib di masjid dan surau. Jom main. Itu nasihat lah. Bukan nanti kita bersyarah macam saya ni. Kalau semua buka bersyarah pula, siapa nak dengar pula? Kan? Kamu naklah kamu jadi seorang nasih, nasihat. Jumpa orang, dia ajak mai kepada jalan Tuhan. Kenal Allah Ta'ala. Ajak, ada kuliah, ada ceramah, ada usrah. Kita ajak. Itu mana nasih lah. Nasihat. Aku tak erti apa ni yang baca ni. Orang kirim ni yang bagus. Ni hadis macam ni.
Itu nasihat maksud dia. Artinya kita mesti budayakan hidup kamu ni mesti menjadi seorang nasihat kepada orang da'iman lil muslimin. Bernasihat pada orang. Tuan-tuan, kita ni bukan saja kita malam ni saja kita nak masuk syurga seorang-seorang. Kita nak ajak kalau boleh satu kampung semua ni, qaryah kita semua masuk syurga belakang. Kerana syurga ni luas, bukan untuk hak kita seorang. Syurga ni bukan macam kebun durian kita. Ni kebun aku. Ni gaduh. Tapi yang masuk ni aku punya. Tu kebun durian. Syurga ni luas. Semua orang kita nak boleh, semua orang kita nak. Adik-beradik kita, sepupu, sepapa kita, anak menakan kita, adik-beradik kita nak masuk mereka tu dalam syurga, nak ajak bersama kita. Tu maksud dia. Oleh itu kamu naklah menjadi antakunan nasihan. Jadi seorang nasih lil muslimin daiman, kamu menjadi seorang penasihat yang baik, mengajak orang yang baik berpanjang masa. Itu perlu ada. Perlu ada. Saya pun kadang-kadang ialah kita ada yang kadang rasa malas-malas tu. Tapi bila ada orang panggil, jemput, sedikit sebanyak ada ilmu kita kena bagi. Kerana teringat hadis ni, teringat hadis yang lain pun ada. Yang Nabi sebut ad-din nasihat. Yang ini pesanan daripada Abdullah bin Abbas. Naklah kamu nasihat kepada orang. Jumpa, beri nasihat. Ada peluang, kita berikan peringatan. Bukan peringatan untuk diri kita, peringatan untuk semua. Kerana nak beri nasihat ni ialah sama-sama kita. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sungguhnya peringatan itu ialah untuk manfaat kepada orang beriman. Yang nak beri nasihat ini siapa dia? Sama-sama kita Islam. Muhammad kepada Abdullah Rogayah. Tak akan berlaku nasihat itu daripada orang bukan Islam pada kita. Michael kepada Muhammad tak akan berlaku gitu. Yang berlakunya ialah sama-sama Islam kita. Kerana kita ialah untuk nak membawa diri kita itu kepada orang yang beriman. Kalau orang bukan Islam, kita ajak mereka juga kepada Islam, beritahu kepada mereka Islam. Nak nasihat kepada mereka begitu. Jadi itulah tuan-tuan yang saya dapat sampaikan pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan, kepahaman yang baik kepada kita. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya. Ini dia satu masalah kita kan. Tak ada kerja-kerja ni